Hello, Assalamualaikum, and hi everyone. Today we are going to learn about main idea, supporting details, and concluding sentence. Before we begin, I want to ask you why is it important for you to learn this topic? Okay, kenapa pentingnya belajar topik ni? This is because when you are promoting something or when you are telling people about something, bila awak bagi tahu orang tentang sesuatu, contohnya places, tempat, or about people, tentang orang ataupun tentang benda, awak nak ceritakan dengan lebih lanjut dalam satu paragraph, you have to know the main idea. Awak kena tahu main idea, supporting details dengan concluding sentence. Sebab kita tak nak dalam satu paragraph, dalam satu perenggan, semua benda bercampur. So, bila awak cakap tentang, contohnya kebaikan dalam satu perenggan, kita tak nak dalam perenggan yang sama ada tentang keburukan. Contohnya kebaikan handphone, keburukan handphone. So, dia tak boleh macam tu. So, you have to know the flow. Awak kena tahu dia punya aturan so that in a paragraph, dalam satu paragraph yang sama, awak ada isi penting, huraian dan juga kesimpulan ataupun penutup untuk perenggan tu. So that orang akan faham daripada satu perenggan, orang akan dapat apa isi yang hendak disampaikan. Okay, the first one is the main idea or isi penting. For English, for today's lesson, we are going to just write one sentence for main idea. So what is main idea, isi penting? It is introducing a topic and will usually have adjectives in the sentence, such as famous, popular, important, interesting, and unique, and others. Okay, ada banyak adjectives. Oldest, beautiful, expensive, macam-macam lah. So, biasanya isi penting ni ialah benda yang introduce, yang memperkenalkan kita kepada apa topik yang nak disampaikan dalam paragraf tu. So, contohnya, dalam ayat pertama tu, kita nak cakap tentang hobi. So, mungkin kita nak cakap membaca, for example, reading. So, reading is an important activity for kids, contohnya. Reading, membaca ialah aktiviti yang penting untuk kanak-kanak, contohnya. So, kita ada adjective dalam tu. Usually we will have that. Maybe ada yang tak ada, tapi kebanyakannya. Dan untuk lesson hari ni, teacher memang nak awak semua letak. Okay, so kita tengok the examples here. Ada 4 contoh yang teacher bagi for today. The first one, Tokyo is a popular city to be visited by tourists. Tokyo ialah bandar yang popular, yang terkenal, yang dilawati oleh pelancong-pelancong. Okay, so the adjective here is popular, terkenal. So we are talking about Tokyo. Alright, so daripada ayat pertama ni, from the first sentence here, people know that you are talking about Tokyo. Kita tengok pun tahu, okay, Tokyo. So dalam fikiran orang, the next sentence, the next 4 to 5 sentences are about Tokyo. So kita tak akan cakap dalam paragraph tu, dalam satu perenggan yang sama, kita tak akan masukkan tentang Kuala Lumpur pula or Paris. So it's all about Tokyo. Okay, so from the first sentence we already know. The second one, Tan Sri Noor Hisham Abdullah is a very important person in our country. Tan Sri Noor Hisham Abdullah ialah seorang yang sangat penting di dalam negara kita. So the adjective here is important, penting. Okay, from here we know that the whole paragraph will be talking about Tan Sri Noor Hisham Abdullah. Kita tak cakap tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin ke, kita tak cakap tentang Ustaz Abi Liu ke, kita cakap tentang Tan Sri Noor Hisham Abdullah. So, penerangan, all the details are about Tan Sri Noor Hisham Abdullah lah. Okay, the third one, nasi dagang is a famous food in Terengganu. Nasi dagang ialah makanan yang terkenal di Terengganu. So, the whole paragraph is about nasi dagang. Okay, last one, Congkak is an interesting game played by Malaysians. Congkak ialah
permainan yang menarik yang dimainkan oleh rakyat Malaysia. So the adjective here is interesting. You can see here the example of the sentences are very simple. Okay, teacher guna ayat yang simple je sebab kita tak nak ayat panjang sangat. Sebab nanti kita akan cari the whole paragraph, akan tulis the whole paragraph, satu paragraph perenggan tu. Biar ayat pertama ni dia bagi idea kepada orang. Okay, main idea maksudnya idea utama lah, isi penting. So, bila people baca, read your sentence, they will get the rough idea what is the paragraph all about. So, orang akan tahu, okay, paragraph tu tentang apa daripada ayat pertama. Sebab tu ayat pertama ni sangat penting. That's why we call it main idea, isi penting, idea utama sekali. Daripada situ, boleh membuatkan orang nak baca awak punya paragraph ataupun tak nak. Boleh membuatkan orang nak baca awak punya cerita ataupun tak nak daripada perenggan tu. Okay? Alright. Next. We have supporting details. Supporting details means huraian. Okay? It should be around 2 to 3 sentences. Boleh jadi 2, boleh jadi 3. Kalau 1 sikit sangat. Okay? Kalau 4 ke 5 tu banyak sangat. So, kita tak nak buat yang panjang-panjang. Makin panjang, makin banyak salah awak. So, kita buat simple je. Around 2 to 3 sentences. Okay. How do you write supporting details? Macam mana cara nak mendapatkan huraian? Kita boleh tengok the details here. Okay, ni contoh-contoh je lah. Sebab hari ni kita buat about. Yang tadi teacher bagi main ideas tu. Place, people, food and sports. So, ada banyak je benda yang lain. Kalau awak buat main idea about handphone, about hobby, about occupation, about ambition. Maybe jadi lain lah details dia. Ni teacher bagi contoh untuk yang general lah, secara umumnya kita boleh guna benda ni. Okay, the first one for place. Tadi yang place in Tokyo tu kan. Alright, so the details could be location. Dekat mana dia terletak, lokasi dia. Unique features. Apa ciri-ciri yang menarik, yang unik yang ada dekat tempat tu, yang lain, yang membuatkan dia lain daripada tempat lain. And activities to do. Okay, apa aktiviti yang boleh buat dekat situ. Tak semestinya these 3. Okay, ada lagi benda lain yang awak boleh masukkan. Mungkin dari segi harga nak pergi situ ke, ataupun cara macam mana nak pergi situ ke. Banyak lagi details that you can include. Banyak lagi details yang boleh dimasukkan, tapi teacher sentuh sikit je around these 3. Sebab kita nak buat dalam 2 to 3 sentences only kan, untuk huraian. Okay. Second one, people. Okay, people ni bergantung, it depends about whom we are talking about. Tapi biasanya kalau kita bercakap tentang public figure ataupun orang-orang yang terkenal, orang-orang yang bagus yang boleh dicontohi, these are some of the details that you can include. The first one is qualities. Qualities ni maksudnya apa kualiti yang baik kat dia lah, dari segi dia punya perangai macam mana, mungkin apa ciri-ciri baik yang ada kat dia yang patut dicontohi mungkin, apa pangkat dia, yang tu boleh jugalah. Occupation, pekerjaan ataupun pangkat kat sini. Okay, so apa pekerjaan dia. Macam tadi kita buat main idea about Tan Sri Nur Hisham Abdullah. So, what are the qualities that he have? Apa kualiti yang dia ada? Mungkin dari segi smart, mungkin dari segi responsible, bertanggungjawab. Ada banyaklah qualities. Occupation, he is our Director General of Ministry of Health kan. DG untuk KKM. So tu dia punya pangkat. Physical feature ni bergantung. Kalau macam kita ceritakan about public figure, orang-orang yang terkenal macam Tan Sri Nur Hisham Abdullah, jaranglah kita sentuh tentang dia punya sifat fizikal dia. Okay, ni kalau awak sentuh pasal sifat fizikal orang ni, biasanya kalau kita cerita tentang orang biasa, so tak banyak benda nak diceritakan. Okay, mungkin kita boleh cerita tentang fizikal dia lah, tinggi, rendah, macam tu.
And I think the most important thing, if for public figure, kalau untuk orang yang terkenal, contribution, sumbangan dia. Apa sumbangan dia untuk negara? Apa sumbangan dia? Sebab kita cerita tadi about Tan Sri Nur Hisham Abdullah. So what is his contribution? Apa sumbangan dia yang kita nak sentuh? So boleh jadi satu ayat tentang sumbangan, satu ayat tentang dia punya occupation, pekerjaan, satu ayat maybe tentang qualities lah. So each detail you write one sentence macam ni. One sentence for location, one sentence for unique features, one sentence for activities to do. This one, so kita nak 2 to 3 sentences je. Kalau ada 4 macam ni, pilihlah. Pilih 2 to 3. Tak perlu ambil semua. Next, we also have food. Just now, nasi dagang kan. So, the details that you could include, boleh masukkan maybe about the colour, the taste, rasa, ingredients, dia punya bahan-bahan, and methods to cook, cara masak dia. So, untuk makanan ada banyak-banyak lah. Maybe awak boleh juga cakap dari segi macam mana nak serve dia, nak hidang dia, macam mana, siapa yang suka makan ke. Food ni banyak benda awak boleh buat detail dia. Asalkan sesuai. Yang ni cuma cadangan je. Yang teacher letak dekat sini ni, in this slide, is just a suggestion. Ni cadangan untuk awak buat ayat dalam supporting details huraian ni. Kalau nak buat benda yang lain, selain daripada ni, asalkan berkaitan dengan main idea, okay je, tak ada masalah, no problem. Alright, the last one tadi kita buat congkak kan. So, I regard it as sports lah. Congkak bukan sports, tapi dia lebih kurang. Kalau kita buat about sports pun, macam badminton ke apa benda, so lebih kurang juga dengan ni. Equipment needed, kelengkapan yang diperlukan. And way to play, macam mana cara nak main. Sebab sports pun kita akan bagi tahu macam mana cara nak main, mungkin berapa orang players diperlukan, and then what do the players do, apa player buat, how do they win, macam mana nak menang. So semua tu termasuk dalam ni. So please remember, each detail only one sentence. Sebab kita tak nak buat ayat yang panjang, kita nak buat pendek-pendek, tapi dia akan jadi paragraph yang complete, yang cukup, yang lengkap and betul. Okay. So we can see from here. Okay, here are the examples of the details yang teacher buat. Okay, tadi main idea dia, Tokyo is a popular city to be visited by tourists. Tokyo ialah bandar popular untuk dilawati oleh pelancong. So teacher buat dia punya huraian dia, supporting details kat sini. Okay, the first one, it is located in Japan. Kita ambil dari segi location lah. Ia terletak di Jepun. The second one, unique features. It has the busiest intersection in the world at Shibuya Crossing. Okay, ia ada persimpangan yang paling sibuk di dunia. Dekat persimpangan ni, persimpangan Shibuya Crossing nama dia. Okay, so tu unique feature dia dekat Tokyo. Sebab tempat lain tak ada. Dia persimpangan yang memang sekali orang lalu tu memang betul-betul ramai. Memang sangat-sangat busy, paling busy kat dunia. The last one, we could take a lot of photos with cherry blossoms while walking along the streets. Kita boleh ambil gambar yang banyak bersama cherry blossoms. Cherry blossoms ni sakura lah, pokok sakura. Semasa berjalan di sepanjang jalan. Okay. So here are the 3 details. Teacher ambil ikut. First, location. So tengok ayat pendek je. Very simple. It is located in Japan. The second one, unique feature. Ini panjang sikit. If you want to search for the unique features, you can also browse di internet. Awak boleh cari je dekat internet. Sebab kalau macam kita buat tentang tempat, about places, kita tak boleh reka. Especially bila tempat tu yang famous and popular around the world. So, to get the fact right, please refer to the internet as well. So, kalau nak dapatkan fakta yang betul, check dekat internet lah. And then, activity ni pun boleh check dekat internet, or you can just imagine rasanya, if you go anywhere, mesti dia ada benda yang famous kat situ, dah awak akan tak gambar dekat situ. Ni contoh dia. So, teacher bagi dah 1 main idea, 3 supporting details. This one is for Tokyo. Okay. Alright, the last one, concluding sentence, ayat penutup ataupun ayat yang membuat kesimpulan. For this one also, I want only 1 sentence. Kita tak nak banyak.
Sebab dia nak menutup je daripada awak punya paragraph, so that orang tahu, okay, this paragraph is about this. Okay, dah habis dah. Bila kita masuk paragraph lain, kita akan cerita tentang benda lain lah pula, isi penting yang lain. So sebab kita dah tutup dah kan, so kita tak akan campur aduk kan. So for concluding sentence, you should not introduce any new ideas. Okay, dia kata jangan perkenalkan idea baru. Contohnya kita buat tadi tentang Tokyo ada intersection yang the busiest intersection tu, ada cherry blossoms, pokok sakura tu, dia located in Japan. Tiba-tiba dekat ayat penutup dia awak masuk about Kyoto contohnya, lagi satu tempat dekat Japan, daerah lain lah, bukan Tokyo. Tiba-tiba awak masukkan ke ayat penutup tentang tempat lain pula. Tak boleh lah macam tu. Kita tak nak introduce new ideas. Kita nak it's all about the same idea. Kalau cerita tentang Tokyo, pasal Tokyo je. Ayat penutup pun tentang Tokyo je. Okay, kita tak bagi isi penting baru dah. Kita tak bagi huraian baru dah. Kita just macam nak restate. Maksudnya kita nak tegaskan tentang isi penting yang kita dah bagi ke atas. Next, in order to write the concluding sentence, you can use linking words. Awak boleh guna ni antaranya. Okay. So, jadi. Thus, therefore, and hence. Ni maksud dia oleh itu, oleh yang demikian, lebih kurang lah maksud dia. Okay. Thus, therefore, and hence ni semua sama maksud dia. Oleh itu, oleh yang demikian. Okay, ni teacher bagi contoh concluding sentence for all the 4 main ideas tadi. Yang first tadi about Tokyo kan. Ni my concluding sentence. So, it is a place worth visiting. Jadi, ia adalah tempat yang berbaloi untuk dilawat. So, nampak tak kita tutup? Kita bagi tahu, okay, Tokyo ada benda yang popular. Dia ada benda macam ni. Dia ada cherry blossoms, dia ada busiest intersection, dia located in Japan. So, lepas kita bagi tahu isi penting, apa yang kita nak simpulkan kat sini? Kesimpulannya ialah, jadi ia adalah tempat yang berbaloi untuk dilawati. So that awak punya paragraph tu akan tarik orang, attract people. So kalau awak nak promote about a place, nak ceritakan tentang satu tempat, orang akan jadi tertarik untuk pergi tempat tu contohnya. Ataupun orang tertarik untuk baca lebih tentang tempat tu bila dia baca awak punya paragraph tu. That is the goal when you are writing a paragraph. Tu goal dia, so that orang dapat isi daripada awak punya paragraph. Okay, the second one. This is for Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Okay, I write this one. Thus, we should appreciate him by listening to his advice and following the standard operation procedure, SOP. Okay, oleh itu, kita patut menghargai beliau dengan mendengar nasihatnya, dengan mengikuti SOP. Okay, so kita nak kaitkan. Kat sini tadi teacher tak ada bagi. Untuk number 2, 3, 4 ni teacher tak ada bagi dia punya supporting details. Tapi daripada ayat penutup ni awak boleh tahulah supporting details dia about what. Macam mesti about contribution dia. Sebab tu kita kena hargai dia kan, appreciate him. So dalam dia punya huraian nanti boleh masukkan yang macam teacher tunjuk dekat slide sebelum ni. About contributions, about dia punya occupation, about dia punya quality yang baik. Okay. The third one. This is about the food just now, nasi dagang. Therefore, we should learn how to cook it and preserve it as our heritage recipe. Oleh itu, oleh yang demikian, kita patut belajar untuk memasaknya, masak nasi dagang tadi, and preserve it as our heritage recipe, dan memeliharanya sebagai resepi warisan kita. Okay, so dekat sini kita nampak kesimpulan ni, dia memang cakap okay, betapa pentingnya nasi dagang tu di Terengganu. That's why kita kena belajar masak dia, kita kena pelihara resepi ni. So untuk dia punya details, dia punya supporting details, you can include like what I said just now. Masukkan dari segi rasa. Kenapa dia kan famous dekat Terengganu? Kenapa dia famous? Sebab rasa dia macam mana. So lepas tu kenapa orang macam appreciate nasi dagang tu? Sebab cara masak dia macam mana. So sebab tu lah kita pun kena hargai dia dengan cara
belajar masak dia dan preserve, okay, memelihara benda tu supaya berpanjangan lah sampai bila-bila. The last one, this is for congkak just now. Hence, it is nice if we can play it with our siblings or friends in our free time. Oleh itu, ia sangat bagus jika kita dapat bermain congkak dengan adik-beradik atau kawan-kawan kita pada masa lapang kita. So, dia nak cakapnya, tadi kita ceritakan, we talk about congkak. So, kenapa congkak ni orang Malaysia suka main? So, cara main macam mana? And then, what do you need? Apa yang diperlukan? Bila kita dah cerita tentang congkak tu, penutup dia, kita nak cakap lah. So, bila dah tahu cara main, we all already know what we need, apa yang kita perlukan. Dan dia pula famous kat Malaysia. So, mesti seronok kalau kita dapat main dengan adik-beradik, dengan friends. So, this is the concluding sentence. So, you can see from here, kita tak bagi idea baru ke apa benda. Kita nak tutup paragraph tu so that when people read your paragraph, they will get it. Yang your paragraph is important. Okay. Nasi dagang tu penting. Kenapa dia penting? Dia baca fakta yang awak bagi. Dan bila awak tutup dia pun dekat sini, awak bagi concluding sentence pun, benda tu menegaskan. Contoh macam Tokyo tadi. Dia famous, kita bagi tahu dia punya details, so kita tegaskan lagi sekali yang memang dia memang sesuai untuk dilawat, memang berbaloi. Macam Dr. Tan Sri Nur Hisham, kita puji dia dekat dalam kita punya main idea. Lepas tu nanti supporting details pun sama, kita ada masukkan quality, so that kita tutup dia dengan appreciate. Cara dia appreciate dia, sama juga dengan the other two. Okay. So, here is the whole paragraph yang kita dah buat tadi about Tokyo. Okay, let's read. Tokyo is a popular city to be visited by tourists. It is located in Japan. It has the busiest intersection in the world at Shibuya Crossing. We could take a lot of photos with cherry blossoms while walking along the streets. So, it is a place worth visiting. Tokyo ialah bandar popular untuk dilawati oleh pelancong. Ia terletak di Jepun. Ia mempunyai persimpangan yang paling sibuk di dunia, di Shibuya Crossing. Kita boleh ambil banyak gambar di pokok sakura semasa berjalan di sepanjang jalan. Jadi, ianya adalah sangat berbaloi untuk dilawati. Okay, end of paragraph. So, when you read this, kita dapat dah banyak ideas and details about Tokyo. Okay, so now it's your homework time. Okay. Think of suitable supporting details for the 3 remaining main ideas. Okay, masuk kat sini. Cuba fikir supporting details tadi, huraian yang sesuai untuk lagi 3 main ideas. Tadi kan teacher dah buat Tokyo. I've given you about Tokyo, about Tan Sri Nur Hisham, about nasi dagang and also about congkak. So yang teacher dah buat satu paragraph penuh is only about Tokyo. Tokyo je yang teacher buat daripada mula, main idea, supporting details and concluding sentence. Lagi 3 teacher tak bagi supporting details dia. So it's your job, tugas awak to think of suitable supporting details. Awak kena fikirkan 3 supporting details untuk congkak, untuk nasi dagang and also for Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Cara nak dapatkan dia, follow what I told you just now. Contohnya untuk Tan Sri Nur Hisham Abdullah, tengok dari segi quality 1 ayat, contribution, sumbangan dia 1 ayat, pekerjaan 1 ayat. For congkak, maybe kelengkapan benda apa yang diperlukan 1 ayat, how to play 1 ayat, how to select the winner, cara nak pilih pemenang 1 ayat. Contohnya. And one more thing, nasi dagang. Maybe you can tell the taste, rasa dia ataupun rasa dengan warna 1 ayat. And then how to cook 1 ayat, cara nak masak. Bahan-bahan 1 ayat. So cukup lah. And then
Combine the main idea, supporting details and concluding sentence and write 3 complete paragraphs in your yellow book. Okay. So, awak kena tulis 3 perenggan yang lengkap. Maksudnya kat sini tadi teacher suruh fikir je kan 3 ayat ni. Dan cuba jadikan sentences. Lepas tu teacher nak awak combine. Combine means gabungkan, buat jadi satu paragraph. Jangan buat nombor, teacher tak nak main idea nombor 1. Huraian nombor 2, nombor 3, nombor 4. No, I don't want it to be like that. I want it to be in paragraph, dalam paragraph. So, ayat pertama, isi penting. Ayat kedua, ketiga, keempat, supporting details, huraian. And then the 5th sentence, concluding sentence, ayat penutup. Okay, so awak akan ada 3 paragraph. One about Tan Sri Nur Hisham Abdullah. One about nasi dagang. And another one is about congkak. Next. Do not forget to indent your paragraph. Indent here means jarakkan. So macam awak tengok tadi teacher buat paragraph, teacher nak awak jarak masuk dalam. So yang ni buku awak, tepi garisan ni mula-mula jarakkan dulu, indent dulu. Bila masuk dekat second line, baru baris kedua baru rapat ke garisan. Okay, macam biasa. And lastly, snap the picture of your completed work and send to me personally. Okay, tangkap gambar kerja awak yang dah siap, dah hantar kepada teacher, PM. Okay, you have lots of time. Please complete your homework. Sebab teacher dah bagi dah dekat awak. Main idea teacher bagi dah. Concluding sentence pun teacher bagi dah. Tinggal nak cari supporting details je and then gabungkan je. So, teacher dah banyak mudahkan awak. Hopefully, you can do this. Okay, you may refer to dictionary or internet as well. Okay? Alright. Good luck and thank you. Assalamualaikum. Bye.